Okey. So video kali ini kita akan belajar untuk sambungan melukis gambar rajah sinar untuk cermin cekung. Okey. Jadi untuk gambar rajah yang ketiga ni, okey, kita letak objek antara 2F dan F. Okey, kalau kita tengok kat sini kategori dia. Okey, F lagi kecil daripada U, lagi kecil daripada 2F. Maksudnya objek kita letakkan antara 2F dengan F ataupun daripada C antara C dengan F titik fokus, okey, dengan antara pusat cermin sehingga titik fokus cermin. Okey, sekarang kita nak lukis macam mana image yang akan terbentuk. Okey, jadi kita pakai peraturan yang nombor 1. Maksudnya cahaya daripada objek selari dengan paksi utama terkena cermin cekung, so dia akan terpantul menumpu ke titik fokus. Okey, so inilah cahaya yang pertama. Okey, sampai sini kemudian dia akan terpantul ke titik fokus. Okey, jadi buat anak panah sebelum pantulan dan selepas pantulan. Okey, itu cahaya nombor 1. Okey, kemudian kita pakai cahaya nombor 2. Okey, nombor 2 iaitu cahaya daripada objek lalu titik fokus terpantul selari dengan paksi utama. Okey. Jadi kamu garis daripada objek sehingga cermin. Okey, lalu titik fokus. Kemudian pelambung dia di sini. Okey, maksudnya yang ni sebelum pantulan, yang ni selepas pantulan. Okey, jadi kita panjangkan sikit yang pertama tadi tu. Okey, jadi ini cahaya yang kedua. Okey, kamu nampak Okey, cahaya pertama selari dengan paksi utama terpantul lalu F. Cahaya yang kedua lalu F terpantul selari dengan paksi utama. Jadi kita nampak persilangan tu adalah di sini, nampak persilangan cahaya 1 dengan 2 tu di kawasan sini. Jadi so sinilah dia punya image terbentuk. So jadi kita lukiskan image dia. Okey, jadi image dia jadi macam ni lah. Okey, boleh nampak kat situ Okey. Jadi okey, mungkin ada antara kamu tanya kan, okey. Cermin cekung dia dekat sini je, tapi kenapa terpantul dekat bawah? Okey, maksudnya untuk soalan ni sebenarnya cermin cekung dia saiz dia besar lah. Okey, cermin cekung ni saiz dia besar. Cuma yang ni dia letak kat sini nak menunjukkan ini adalah cermin cekung. Tapi sebenarnya cermin cekung tu besar. Okey, kat sini dia cuma letak dia simbol cermin cekung. Okey, jadi sebab tu kita buat pantulan pada garisan belakang ni. Okey, untuk melukis je lah. Tapi sebenarnya pada keadaan sebenar, semua cahaya akan terpantul dekat permukaan cermin tu. Okey, kalau kita tengok kat sini seolah-olah macam kat belakang ni ada cermin kan. Sedangkan sebenarnya cermin cekung ni saiz dia besar. Okey, boleh jadi kamu cakap kamu faham lah yang tu. Okey. Okey, yang penting kamu tahu dia punya peraturan cahaya tu. Okey, selari terpantul lalu F, yang kedua lalu F terpantul selari. Okey, jadi apakah ciri-ciri image yang terbentuk di sini? Okey, yang pertama adalah nyata. Okey, kalau rasa confused kenapa dapat nyata? Sebab image ni terbentuk di hadapan cermin. Okey, ni cermin, depan cermin terbentuk image akan jadi image nyata. Kalau image terbentuk belakang cermin dia akan jadi maya. Okey, ataupun image dia sama tempat dengan objek. Maksudnya objek depan cermin, image pun depan cermin. So akan jadi image nyata. Yang kedua dia punya orientasi dia, okey, objek ke atas, image arah ke bawah, so akan jadi songsang. Okey, yang ketiga dia punya saiz, okey, diperbesar. Diperbesar. Okey, maksudnya image ni lagi besar daripada objek asal. Okay, so kalau dalam bahasa Inggeris kita akan bagi tahu real, inverted, magnified. Okay, real image, inverted image, magnified. Okay, maksud image tu diperbesarkan. Okay, jadi kamu boleh, cikgu akan sediakan satu link PDF kat bawah.
Okay, kamu boleh klik kat situ untuk download. Okay, nanti cikgu cuba usahakan supaya kamu sama-sama dapat melukis dengan cikgu. Okay, jadi untuk untuk video sebelum ni cikgu tak ada bagi tahu. Jadi cikgu berfikir lebih baik kalau kamu lukis sama-sama dengan cikgu. Nanti insyaAllah cikgu akan share link dekat bawah untuk kamu download soft copy. Kamu boleh print dan lukis sama-sama dengan cikgu lah sambil tengok video ni. Okay, seterusnya kita dekatkan lagi objek kepada cermin cekung. Okay, kita dekatkan lagi objek kepada cermin cekung. Kali ni objek betul-betul berada pada titik fokus. Okay, kalau tadi objek berada antara titik fokus dengan pusat cermin. Okay, sekarang kita dekatkan lagi objek tu berada pada titik fokus. Sebab tu kategori dia U sama dengan F. Okay, maksudnya jarak objek sama dengan panjang fokus. Okay, jarak objek sama dengan panjang fokus. Okay. So, untuk yang ni, kita pakai peraturan nombor 1 juga. Cahaya selari, terpantul lalu F. Okay, selari dengan paksi utama. Okay, and then terpantul menumpu titik fokus. Okay. Okay, itu nombor 1. Okey, kalau kita nak buat nombor 2, okey, nombor 2 yang kita biasa guna apa? Nombor 2 ni adalah cahaya daripada objek lalu F terpantul selari. Tapi itu susah nak buat sebab objek berada di titik fokus. Jadi kita kena pakai cahaya yang ketiga. Okey, yang ketiga ni kita jarang pakai kan untuk lukisan sebelum ni. Iaitu cahaya daripada objek pergi ke cermin, terpantul balik pada arah yang sama lalu 2F ataupun lalu C. Okay, ingat lagi tak? Okay, kalau kamu tengok video sebelum ni, yang dia punya cara melukis dia dekat sini. Nampak ni nombor 3. Okay, maksudnya cahaya yang lalu dekat C terpantul balik pada arah yang sama. Okay, tak kisahlah cahaya pergi cermin dulu ke terpantul balik pergi C. Dia mesti laluan dia sama, garis dia lurus. Yang cahaya nombor 3 ni. Sebab bila terkena cermin tu, dia pada sudut 90 darjah. Cahaya tu dipantulkan pada sudut 90 darjah arah yang sama. Arah yang bertentangan. Okay, arah yang bertentangan, laluan yang sama. Okay, so jadi untuk melukis kat sini, kamu kena letakkan pembaris pada objek dan juga pada 2F ataupun pada C. Okay, letak pada objek, letak pada 2F. Okay, jadi cahaya dia macam ni. Cahaya asalnya daripada objek, pergi ke cermin cekung, terpantul balik pada jalan yang sama, lalulah dekat 2F ni. Okay, macam ni. Daripada objek, pergi ke cermin, terpantul balik pada jalan yang sama, lalu 2F ataupun lalu C. So, ini adalah cahaya yang kedua. Okay, jadi cahaya pergi, terpantul balik pada jalan yang sama. Okay, arah dia macam itulah. Arah panah dia. Okay, jadi kalau kita lihat, cahaya 1 dengan 2 ni, dia akan membentuk garisan selari. Okay, parallel line. Kita tahu dalam kita belajar matematik, bila dua garis selari dipanjangkan, garis itu tak akan bersilang. Kan berbeza dengan yang atas. Nampak? Cahaya 1 dan 2 ni tidak selari. Sebab tu dia akan bersilang pada satu tempat akhirnya. Okay, bila dua garis selari, cahaya tidak akan bersilang. Okay, jadi kita panjangkan garisan yang sebelah kanan ni. Ataupun garisan yang belakang cermin ni, kita panjangkan sikit dengan garisan putus-putus. Okay, untuk menunjukkan garisan ni adalah garisan maya. Okay, virtual line. Okay. Jadi samalah juga kan, dia tak akan bersilang. Dekat depan cermin atau belakang cermin, cahaya tak akan bersilang. Okay. Jadi macam mana nak lukis bentuk image ataupun ciri-ciri image? Okay. Jadi yang pertama, kita akan anggap image ni dalam bentuk maya. Okay, kenapa macam tu? Kita anggap image tu akan terbentuk juga di belakang cermin. Walaupun secara teori ataupun lukisannya, image tu tak akan bersilang. Maksudnya cahaya tu tak akan bersilang. Jadi kita akan anggap dia pada kedudukan maya kerana di belakang cermin. Okay, maksudnya dua cahaya ni akan ke kiri, dia tak akan bersilang. Jadi kita anggap image tu terbentuk di belakang cermin, image yang maya. Okay, yang kedua, saiz dia ataupun dia punya orientasi dia akan tegak juga. Yang ketiga, kita anggap dia diperbesar. Okey, diperbesar. Dan dia ada tambahan yang keempat, image
image terbentuk di infinity. Okay, infinity. Okay, maksudnya yang nombor 4 ni yang akan menjadikan kategori ni adalah kategori istimewa ataupun special case punya gambar rajah. Okay, kenapa jadi macam tu? Sebab image ni, cahaya ni dia tidak bersilang dekat mana-mana tempat, jadi kita anggap image terbentuk di infinity. Okay, di infinity. Jadi cuma yang 3 ni lah kita kena anggap, iaitu maya ni sebab image terbentuk belakang cermin, tegak sebab dia akan sama dengan orientasi objek tegak. Yang ketiga, saiz dia diperbesarkan, dan tambahan yang keempat, image terbentuk di infinity. Okay, jadi untuk kategori U sama dengan F ni adalah memang kategori istimewa untuk cermin cekung. Okay, sebab image akan terbentuk di infinity. Okay, boleh bukti dia sebab cahaya ni akan jadi selari. Okay, dalam bahasa Inggeris, Visual Upright Magnified. Okay, VUM, Visual Upright Magnified. Okay, boleh untuk untuk gambar U sama dengan F. Okay, seterusnya kita tengok gambar rajah terakhir untuk cermin cekung. Okay, untuk cermin cekung gambar rajah terakhir dia. Okay, so kali ni kita letakkan objek berada hampir dengan cermin cekung. Okay, nampak? Objek dekat dengan cermin cekung, titik fokus lagi jauh daripada cermin cekung. Jadi kategori dia adalah U lebih kecil daripada F. Maksudnya kedudukan objek lagi dekat berbanding panjang fokus. Okey, kedudukan objek lagi kecil berbanding panjang fokus. Okey, jadi kita pakai peraturan nombor 1. Okey, nombor 1 iaitu cahaya selari dengan objek. Okey, cahaya selari dengan objek, terpantul dia akan memfokus pada titik fokus. Okey, sebelum pantulan, selepas pantulan. Okey, boleh. Okey, untuk kita gunakan cahaya yang kedua, dia kurang sesuai juga. Sebab cahaya kena lalu titik fokus, kemudian terpantul selari. Jadi susah nak lukis. Jadi kita pakai nombor 3. Okey, maaf yang ni nombor 3 bukan nombor 2. Ni nombor 3. Okey, yang tadi nombor 3. Okey. Nombor 2 yang ni tak sesuai, kita pakai cahaya nombor 3 iaitu cahaya daripada objek terkena cermin cekung, terpantul pada arah yang sama, lalu 2F ataupun lalu C. Jadi cara melukis dia, kamu letak pembaris dekat objek. Okey, letak pembaris dekat 2F ataupun dekat C. Okey, so jadi kamu lukis. Okey, kamu lukis cahaya tu. Okey, cahaya pergi ke cermin, terpantul balik pada jalan yang sama, lalu 2F. Okey, lalu C. Okey, terpantul balik pada arah yang sama. Okey, kalau kamu lihat dia hampir jadi macam ni juga. Tapi yang ni bila U sama dengan F, cahaya jadi selari. Yang ni cahaya tidak selari. Okey, cahaya tidak selari. Kalau kamu nampak, dia akan bersilang di sebelah kanan cermin ataupun sebelah belakang cermin. Okey. Sebab bila kita panjangkan garisan 1 3 ni, dia akan makin tersebar kan. Dia punya cahaya tu, dia punya sinar cahaya tu makin besar. Jadi dia akan bersilang di belakang cermin. So kamu panjangkan saja garisan tadi tu, okey, sehingga dia bersilang pada satu titik. Okey. So ni kamu buat dengan garisan putus-putus kerana dia garisan maya belakang cermin. Okey, yang ni kamu panjangkan saja. Okey. Jadi kita nampak titik persilangan dia adalah di sini. Okey, titik persilangan cahaya tu di sini. Okey, so jadi dekat situlah image akan terbentuk. Okey, dekat situlah image akan terbentuk. So jadi kamu akan lukis. Okey, dengan garisan putus-putus juga. Okey. Okey, kenapa kita lukis dengan garisan putus-putus kat sini? Sebab ini adalah image maya. Okey, kenapa kita katakan image ni image maya? Kerana dia terbentuk di belakang cermin.
Okay, bila terbentuk dekat belakang cermin, image tu adalah image maya. Okay, kat sini kalau kamu tengok, image ni adalah image nyata kerana terbentuk di hadapan cermin. Okay, jadi kat sini kamu dah boleh hafal dah ataupun dah boleh ingat dah. Bila image depan cermin, image dia nyata. Bila image terbentuk di belakang cermin, image tu adalah maya. Okay, jadi sifat dia yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah maya kerana belakang cermin. Yang kedua, tegak. Okay, nampak kerana objek anak panah ke atas, image anak panah ke atas, so tegak. Yang ketiga, saiz dia diperbesar. Okay, ataupun bahasa Inggeris Virtual Upright Magnified. Okay, VUM. Okay, Virtual Upright Magnified. Okay, boleh. So ini adalah 5 lukisan untuk cermin cekung. Okay, jadi kesimpulan kita boleh buat untuk cermin cekung ni adalah dekat mana-mana kedudukan objek pun dia akan menghasilkan image yang berbeza sifat dia. Okay, kalau kita lihat daripada awal, okay, nampak okay, bila objek jauh daripada cermin cekung, image akan jadi kecil. Okay, nampak? Bila objek jauh daripada cermin cekung, image jadi kecil. Bila objek sama dengan 2F ataupun C, image pun akan jadi sama saiz juga dengan objek. Maksudnya image, bila kita dekatkan objek kepada cermin cekung, image dia makin besar. Okay. So, kalau kamu lihat yang ketiga, nampak image jadi semakin besar. Mula-mula image kecil, lepas tu image sama dengan objek, lepas tu image makin besar. Okay, bila objek antara 2F dengan C. Okay, bila objek dia betul-betul dekat F, dia akan jadi infinity. Image terbentuk di infinity. Okay, maya tegak besar di infinity. Okay, bila objek dekatkan lagi dengan cermin cekung, akan terhasillah image maya tegak dan diperbesar. Kan, sebab dia belakang cermin. Okay, boleh. So, itu untuk cermin cekung. Okay. So, nanti cikgu akan bagi tahu pula ataupun ajar pula untuk cermin cembung. Okay. Jadi, terima kasih untuk video ni kerana tonton hingga akhir. Okay, jangan lupa boleh download daripada ruangan description untuk buat sama-sama dengan cikgu lukisan ni. Okay, jadi terima kasih untuk yang menonton. Jangan lupa like, subscribe, share video-video cikgu dengan kawan-kawan. Okay, jadi jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.